Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tun Muhammad Haris daripada kelas 509. Hari ini saya akan menerangkan tentang perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Abbasiyah. So, pengenalan. Perkembangan pendidikan menjadi asas terpenting bagi kerajaan Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi pusat kecemerlangan ilmu yang terulung. Kerajaan Abbasiyah ni dia telah melahirkan sarjana ulung seperti Jabir bin Hayyan, Ibnu Haisam, Al-Batani, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi dan Al-Idrisi. Perkembangan pendidikan zaman Abbasiyah ni dia lebih pesat daripada kerajaan Umayyah kerana pada zaman Umayyah ni banyak pemberontakan yang berlaku khususnya daripada Syiah. So pada zaman Abbasiyah ni kegemilangannya ni kerajaan Islam telah kukuh dengan menguasai 2/3 dunia dan usaha lebih tertumpu kepada kekuatan dalaman iaitu pendidikan dan ekonomi. So antara faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah ialah usaha dan galakan para khalifah, aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu, kestabilan politik dan kewangan kerajaan Abbasiyah. Dasar kerajaan Abbasiyah yang mengutamakan ilmu pengetahuan, kewujudan prasarana pendidikan yang baik, kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa, hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar, dan Islam menggalakkan umatnya mengkaji alam sekitar. So, semasa zaman Abbasiyah ni ada 4 jenis institusi pendidikan. Antaranya ialah masjid, istana khalifah, perpustakaan, pusat pengajian. So, pertama adalah masjid. Masjid ni dia bukan dijadikan sebagai tempat ibadah je. Dia juga dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan. So masjid ni juga digunakan untuk halakah-halakah ilmu yang diadakan selalu seperti mana zaman Rasulullah dan sahabat. So Masjid Jami' Al-Mansur ni dia dibina oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk berfungsi sebagai pusat pengajian ilmu Islam. So yang kedua adalah Istana Khalifah. Istana Khalifah ni di mana lokasi para ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Khalifah Muqtadilu Billah ni dia menjadikan sudut-sudut tertentu di istana untuk sarjana Islam menyampaikan ilmu. So yang ketiga adalah perpustakaan. Baitul Hikmah di Baghdad dibina oleh Khalifah Harun al-Rashid. Darul Hikmah di Mesir pula dibina oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. So antara kegiatan Baitul Hikmah dalam pendidikan ialah sebagai pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah dan pusat ladan para ilmuwan. So di Baitul Hikmah ni terdapat banyak karya sarjana tempatan serta karya terjemahan daripada bahasa Parsi, Yunani, Cina dan India. Khalifah Al-Ma'mun mengambil inisiatif membawa masuk khazanah karya Yunani yang diambil dari Pulau Siprus dan Istanbul. Yang terakhir adalah pusat pengajian. Pusat pengajian dibina di atas tanah milik persendirian, wakaf atau milik kerajaan oleh khalifah, menteri dan orang kaya. Sumber kewangan pusat pengajian diambil daripada hasil tanah-tanah wakaf dan perbendaharaan negara. Selanjutnya adalah Madrasah Al-Nizamiyah yang dibina pada tahun 457 Hijrah ataupun 1065 Masih oleh Nizam Al-Mulk. So, Madrasah Al-Nizamiyah ni telah melahirkan ulama' yang terkemuka seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Shirazi dan Abu Imad Al-Asfahani. So antara bidang-bidang ilmu yang diterokai pada zaman kerajaan Abbasiyah, so ada 2 jenis iaitu ilmu berjelaskan wahyu iaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu yang berjelaskan akal. Antaranya adalah ilmu matematik, ilmu falak iaitu astronomi, ilmu kimia, ilmu fizik, geografi dan perubatan. So ilmu yang berjelaskan wahyu, ilmu tafsir. Tafsir ni tafsir Al-Quran mula disusun oleh Yahya bin Ziyad Al-Farah dalam kitabnya Ma'ni Al-Quran. So ilmu ini kemudiannya diperbaharui semula oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dalam karyanya Tafsir Al-Tabari.
So yang kedua adalah ilmu hadis. So dalam ilmu hadis ada tokoh-tokoh seperti Imam Al-Bukhari, Imam dan kitabnya kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud, kitab Sunan Abi Daud, Imam Al-Tirmizi, kitab Sunan Al-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, kitab Sunan An-Nasa'i, Imam Ibn Majah dengan kitab Sunan Ibn Majah. Kadang-kadang mereka dikenali sebagai Al-Kutub Al-Sittah yang bermaksud kitab menam. So selanjutnya adalah kitab fiqh. Kitab fiqh ni muncul ulama muktabar yang mengesahkan mazhab fiqh, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. So nama-nama ni kita dah familiar kot dengan nama-nama ni. So antara ulama yang turut mengesahkan mazhab fiqh terkenal ialah Al-Qadi, Abu Yusuf, Sahalun Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. So yang seterusnya adalah ilmu tauhid. So umat Islam ni berusaha gigih untuk memurnikan akidah masyarakat Islam ketika itu yang terpengaruh dengan falsafah Yunani, dan mereka jadikan rujukan dalam masalah akidah. So antara tokoh yang mewarnai perkembangan tauhid ketika itu adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Ghazali. So yang kedua adalah ilmu yang berteraskan akal. So yang utama adalah ilmu matematik. So kejayaan yang dapat dihasilkan oleh sarjana Muslim ialah antara formula baharu matematik adalah trigonometri, iaitu al-mutalatat, algebra, itu aljab, geometri, al-handasah, logaritma ataupun al-logaritma. Memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab, memperkenalkan bilangan sifar dalam sistem angka. So Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ni telah ke India untuk mempelajari ilmu matematik. So dia juga menghasilkan karya dalam bidang ini, iaitu hisab aljab al-muqabbalah, iaitu integration dan equation. So yang kedua adalah ilmu falak. Ilmu falak ini adalah astronomi. So dalam ilmu falak ni telah dihasilkan penemuan baru oleh sarjana Islam. Antaranya adalah mengukur jarak antara bumi dan langit, jadual pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geografi bumi serta pengaruh bulan dan matahari, alat pengukur sudut yang dikenal sebagai astrolab. Tokoh ilmu falak adalah Al-Batani. Hal ini kerana beliau berjaya menemui cara untuk mengukur jarak antara bumi dan matahari dan membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. Selanjutnya adalah ilmu kimia. Ilmu kimia ni adalah mengesahkan fakta kimia berdasarkan eksperimen. Antara penemuan lain adalah penemuan asid galian seperti asid nitrik, sulfurik dan hidroklorik. Selain itu, teori penghasilan alkohol, membaiki proses pembuatan kaca dan teori penghasilan petroleum. Tokoh kimia ialah Jabir bin Hayyan, iaitu orang yang pertama yang menemui asid sulfurik dan berjaya menghasilkan 8 buah karya tentang penghasilan petroleum. Seterusnya adalah ilmu fizik. Ilmu fizik adalah diorang ni dapat mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan petulan cahaya. Dan juga dapat menjelaskan tentang lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan, menunjukkan kelajuan bunyi dan cahaya, mencipta cermin mata. So Abu Hasan Al-Hasan Al-Hitam ni dia berjaya menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina, dia sekaligus membetulkan kesalahan dengan ahli-ahli fizik Yunani ketika itu. Juga menghasilkan lebih 200 karya dalam bidang fizik, antaranya kitab Manazil, Makalah fi Dawi dan Makalah fi Tahlil wal Tarkib. Seterusnya adalah geografi. Antara kerjaannya adalah memberi ukuran yang tepat keluasan permukaan bumi, menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob. Syarif Al-Idrisi dijemput oleh King Roger II untuk membuat peta dunia ketika itu dalam bentuk glob. Ensiklopedia yang mempunyai peta yang lengkap tentang Eropah berjudul Nuzhatul Mustaq fi Ikhtiraqi Afaq telah dihasilkan beliau. Sementara akhir adalah ilmu perubatan. So dalam ilmu perubatan ni ada pembinaan 2 buah hospital di Baghdad oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur. So pencapaian dalam bidang perubatan adalah
menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus TB yang batuk, menjumpai pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alahan, cacar dan penyakit jiwa, mencipta ubat untuk pelbagai jenis penyakit kronik, mencipta picagari ubat bios lamunan yang halus untuk jahitan luka pembedahan. Syekh Ibn Sina ni telah menghasilkan 116 buah buku perubatan. Karya beliau yang paling terkenal ialah Qanun fi Tibb. Karya ini mengandungi maklumat tentang jenis-jenis penyakit serta ubat-ubatan. Karya-karya beliau dijadikan bahan rujukan asas di Eropah pada abad pertengahan. So, seterusnya adalah kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun. So, antara kesannya adalah menjadi pemangkin kebangkitan kerajaan Islam di Eropah. Ilmu sains dan teknologi yang dikuasai orang Islam dipindahkan ke Eropah hingga seterusnya dalam pembaharuan atau Renaissance. Karya ilmuwan Islam diterjemahkan dalam bahasa Hebrew dan Latin. Ilmu dan pengetahuan adalah aspek penting dalam mencapai kemajuan dan kejayaan. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.